Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna marashida umurina wa ajna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma akhir lana wa talana. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya azizu jabbar takbir, ya azizu jabbar takbir. Ya Aziz Jabbar Takabir. Ya Fatahu wa bika nasta'in, ya Fatahu wa bika nasta'in, ya Fatahu wa bika nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du fa inna khair. Tuan-tuan Ustaz, Bapak, saudara yang dikasihi sekalian, syukur kita banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kerana Allah SWT dengan ihsan dia, dengan kasih sayangnya Allah, karimnya Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah, Allah SWT telah anugerahkan kita dengan iman. Allah SWT telah anugerahkan kita dengan iman. Semoga Allah kekalkan kita dengan iman. Semoga kita mati dengan iman. Dan semoga di yaumil masyar kita dibangkitkan sebagai orang yang beriman. Bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, satu orang boleh jadi miskin, satu apa pun tak ada pada diri dia. Tak ada kekayaan, tak ada harta benda, tak ada apa pun, nak makan pun payah. Tapi kalau dia ada iman, hakikatnya, sebenarnya dia ada segala-galanya. Ni yang kita kena faham. Ni yang kita kena pahatkan dalam hati-hati kita. Sebaliknya, satu orang dia boleh jadi kaya, ada kuasa yang besar, rupa yang handsome, otak yang bijak, ada segala-galanya. Tetapi kalau ia tidak mempunyai iman, dia tidak ada apa-apa langsung di sisi Allah Ta'ala. Satu apa pun kemuliaan tak ada. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita hari ini ambil wuduk dan semayang sunat syukur pada Allah daripada sekarang sehingga maut datang kepada kita, tak berhenti-henti, sepanjang hidup kita, kita sujud ke Allah untuk beritahu atas kesyukuran kita yang Allah anugerahkan kita iman. Ulama kita beritahu kita masih tak dapat nak syukur akan nikmat yang Allah kurniakan iman. Satu orang kalau dalam hati dia pernah benar-benar takutkan Allah, atau satu orang betul-betul dengan ikhlas mengingati Allah, atau satu orang yang pernah sekali mengucap kalimat iman, la ilaha illallah, dengan penuh keikhlasan, maka wajib syurga bagi dia. Dan tuan-tuan, syurga yang paling kecil bagi orang yang iman paling lemah adalah 10 kali dunia ini. Inilah nilai iman.
Bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kalau kita tanya kepada manusia, siapa manusia yang berjaya, dan bergantung pada kedudukan dia, kepercayaan dia, diri dia, berbagai-bagai tafsir tentang kejayaan akan diberikan oleh manusia. Ada yang kata orang yang paling kaya lah orang yang berjaya. Ada yang kata orang yang memerintah kerajaan kuasa besarlah yang berjaya. Ada orang yang kata orang yang punya pangkat yang tinggi yang berjaya. Ada yang kata ada itu dan ini, kuasa itu dan ini, kemuliaan itu dan ini yang berjaya. Tetapi bapa dan saudara dimuliakan oleh Allah, kalaulah orang-orang ini dia mati tanpa iman, maka kehidupan dia akhirat akan jadi kehidupan yang begitu buruk sekali. Bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, ulama kita menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa di yaumil mahsyar Allah SWT akan datangkan maut sebagai kibas. Allah SWT datangkan maut sebagai kibas. Dan kemudian di depan ahli syurga, di depan ahli neraka, di depan semua manusia di yaumil mahsyar, Allah SWT semelihkan kibas ini. Maknanya maut disembelih. Apabila maut disembelih, maka maut dah tak ada lagi, maka maut tak akan datang lagi, kerana maut dah maut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, wahai sahabat, sekiranya satu-satu orang boleh mati kerana terlalu gembiranya sangat, maka pasti sekali ahli-ahli syurga akan mati kegembiraan kerana mereka melihat maut telah disembelih. Ini bermakna mereka akan dapat kesejahteraan, kenikmatan, keuntungan, kebahagiaan, kekal abadi dalam syurga Allah Ta'ala. Sehingga Nabi beritahu kalau satu orang boleh mati kerana gembira, maka ahli syurga akan mati melihat maut disembelih. Dan bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW juga beritahu pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, wahai sahabat-sahabat, sekiranya satu-satu orang boleh mati kerana sedih yang teramat sangat, maka ahli-ahli neraka akan mati kerana terlalu sedih apabila mereka lihat maut telah disembelihkan oleh Allah. Bermakna maut tak datang lagi. Bermakna mereka akan kekal abadi dalam azab Allah, di dalam neraka Allah Ta'ala. Inilah ihwal di akhirat. Dan kemudian bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah SWT tukarkan haiwan-haiwan di yaumil mahsyar, haiwan-haiwan ditukarkan jadi debu, dijadikan pasir. Dan apabila haiwan-haiwan ditukarkan jadi pasir, maka ahli-ahli neraka merayu kepada Allah, oh Allah, jadikanlah aku haiwan. Ya Allah, jadikanlah aku anjing. Ya Allah, jadikanlah aku babi. Supaya apa? Supaya aku juga akan jadi debu, supaya aku tidak akan dimasukkan neraka Allah Ta'ala. Bapa-bapa dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ni dia dimuliakan,
di dunia ni dia disanjung, harta dia paling banyak, pangkat dia paling tinggi, kuasa dia paling agung. Tetapi apabila mati tak ada iman, di akhirat dia memohon untuk jadi binatang, dia memohon untuk jadi anjing, kerana mereka tahu apabila mereka tidak jadi anjing atau tidak jadi binatang, maka mereka akan masuk neraka dan akan menerima segala azab Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, segala kemuliaan, segala anugerah, segala pangkat, segala apa yang orang dapat di dunia, di akhirat tidak akan ada nilai lagi kalau mati tanpa iman pada Allah. Semuanya akan musnah, semuanya akan hancur dan akan dimasukkan neraka Allah, kekal abadi dan neraka Allah. Beginilah Nabi cerita pada sahabat-sahabat tentang hakikat iman yang betul. Walaupun ada segala-galanya, ada pangkat, ada kuasa, tapi tak ada iman, tak ada nilai langsung, maka rugilah, maka celakalah orang yang dalam dunia ni tumpuan hidup dia adalah untuk maksud dunia, dihimpunkan harta benda dunia, diuntungkan kekayaan dunia, diuntungkan kebendaan, untungkan kejayaan dunia, tetapi asbab fokus kepada dunia, maka dia tinggalkan untuk bekalan di akhirat. Dia tidak tumpu untuk amalkan agama, tidak bawa iman pada dia. Maka inilah orang yang paling besar kecelakaan dia, paling besar kerugian dia, paling besar kemalapetakaan dia. Tuan-tuan, kita cerita benda ni, tuan. Kenapa, tuan-tuan? Ini benda yang benar, yang hak. Nabi beritahu, Allah SWT beritahu, yang pasti kita semua ni akan menghadap Allah di Yaumul Mahsyar. Dan yang akan menentukan kejayaan kita, kejayaan kita di Yaumul Mahsyar hanyalah iman dan amal yang datang dalam kehidupan kita. Ulama-ulama kita juga beritahu, kalau di dunia ni semua orang kufur kepada Allah Ta'ala, kecuali satu orang je yang ada iman kepada Allah, itu pun amal dia lemah sangat. Tak ada buat apa-apa amal melainkan menyebut Allah, Allah, Allah. Kata ulama, dalam keadaan itu pun Allah SWT masih kekalkan seluruh sistem dunia ini. Berjuta-juta manusia yang masih wujud kat dunia ini, bahasa lagi dapat makanan, akan dapat penghidupan, akan dapat minuman, akan dapat menghirup udara daripada Allah SWT, akan dapat jalankan kehidupan, akan dapat hidup berkeluarga. Binatang-binatang pun akan dapat hidup, pokok-pokok pun akan dapat hidup. Semua sistem dunia ini masih akan berjalan apabila dalam dunia ini masih ada satu orang yang mengucap kalimat iman. Tetapi bapak-bapak dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, apabila satu orang ini yang baki di dunia ini, yang sebut Allah, Allah, dia meninggal dunia, maka yang tinggal di seluruh dunia adalah orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Maka Allah datangkan Israfil yang tiupkan sangkakala sehingga dunia ini dikiamatkan oleh Allah. Seluruh dunia ini dimusnahkan oleh Allah apabila tak ada satu orang pun yang mengucap kalimat iman kepada Allah. Bukit, bukau, gunung, ganang akan jadi debu, akan jadi tepung, berterbangan, seluruh alam dihancurkan, seluruh lautan, seluruh daratan dilipatkan oleh Allah SWT dan dimusnahkan seluruh sistem dunia ini. Satu apa pun kehidupan tak akan wujud lagi di dunia ini apabila satu orang yang tak ada iman kepada Allah di muka bumi ini. Oleh kerana itu, bapa-bapa, kita nak beritahu, ulama-ulama kita nak beritahu bahawa sesungguhnya seluruh dunia orang kafir tak sama dengan satu orang yang ada iman pada Allah. Dan semua orang-orang yang ada iman pada Allah tak sama dengan satu Nabi Allah. Dan semua Nabi-Nabi Allah tak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fahamilah bapa dan saudara, yang kita ni Allah jadikan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak sempurnakan syukur kita kepada Allah?
Malangnya bapa-bapa, hari ini manusia tahu nilai duit. Manusia tahu nilai ijazah. Mana tahu nilai PhD. Mana tahu nilai kedai. Manusia tahu nilai kilang. Mana tahu nilai duit. Manusia tahu nilai emas. Manusia tahu nilai kereta. Manusia tahu nilai benda-benda. Tetapi sehinggakan tadi kasut pun manusia tahu nilai. Tapi manusia hari ini, juta-juta manusia hari ini dah tak tahu apa tu nilai iman. Bilion manusia tak tahu apa tu nilai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia tak tahu. Padahal bapa dan saudara ini muliakan oleh Allah, di zaman Nabi SAW, inilah perkara yang Nabi usahakan. Inilah perkara yang pertama yang Nabi usahakan. Sehingga kan sahabat-sahabat beritahu, kami belajar iman, baru kami belajar Quran. Sehingga kan Nabi usahakan untuk datangkan yakin kepada Allah, Rabb, Tuhan kita. Allah lah Khalik, Allah lah Malik, Allah lah Rabb, Allah lah pencipta, Allah yang bagi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, Allah yang mewujudkan, Allah yang menghilangkan. Allah yang menjadikan semua benda-benda di langit. Allah menjadikan semua benda-benda antara langit dan bumi. Allah jadikan semua benda-benda di bumi. Allah jadikan semua benda-benda yang di bawah bumi. Di dalam lautan penciptaan Allah, di luar lautan, di atas daratan penciptaan Allah, semua adalah ciptaan Allah. Allah berkuasa mutlak atas semua perkara ini. Ini yang diusahakan oleh Nabi SAW. Sehingga kan dalam dada-dada sahabat-sahabat dalam hum datang pada keyakinan Allah yang berkuasa. Makhluk tak ada kuasa langsung. Kerajaan tak boleh buat apa-apa. Hilang tak boleh buat apa-apa. Duit tak boleh buat apa-apa. Kerajaan tak boleh buat apa-apa. Apa-apa pun tak boleh buat apa-apa. Yang boleh buat apa-apa hanya Allah. Kalau seluruh dunia pakat-pakat gunakan segala teknologi yang ada, yang paling kini, gunakan teknologi, gunakan sains, gunakan bom, gunakan semua benda-benda, gunakan tentera, gunakan nuclear power, nak memusnahkan satu orang. Tetapi kalau Allah nak dia selamat, maka selamatlah orang itu. Inilah iman yang patut wujud dalam hati kita. Kalau satu dunia, semua kuasa-kuasa dunia nak beri kesenangan pada satu orang, nak beri kemanfaatan pada satu orang, tetapi Allah nakkan kemusnahan untuk dia, musnahlah yang akan berlaku pada diri dia. Kerana semua kuasa dalam genggaman Allah. Allah yang berkuasa. Allah boleh buat semua benda. Allah boleh buat dengan sebab, Allah boleh buat tanpa asbab, dan Allah boleh buat bertentangan dengan asbab. Kerana Allah lah yang maha kuasa segala-galanya. Allah yang beri kehidupan, Allah yang beri kematian, Allah yang jadikan siang, Allah yang jadikan malam, Allah yang jadikan lautan, Allah yang beri kejayaan, Allah yang beri kegagalan, Allah yang beri kekayaan, Allah yang beri kemiskinan. Semuanya Allah. Inilah Allah Rabb yang kita patut sujud pada dia. Dan inilah yakin yang dah datang pada sahabat-sahabat. Mereka yakin Allah lah punya segala kuasa. Dan bila keyakinan macam ni datang dalam hati-hati mereka, maka tak ada satu kuasa yang dapat menghalangi sahabat. Seluruh dunia mereka bertebaran. Seluruh dunia jatuh bawah tapak kaki sahabat. Kerana apa? Kerana dalam hati mati mereka ada keyakinan yang betul pada Allah Ta'ala.
Bapa dan tuan-tuan saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana saya beritahu tadi, yang Nabi SAW, yang sahabat-sahabat beritahu, kami belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Inilah yang kita juga kena faham hari ini. Kalau tanpa iman, semua amal tak bawa beri kesan dan makna kepada apa pun pada kita. Sama kita tengok tuan-tuan, kipas, lampu. Tanpa elektrik dia tak boleh buat apa-apa. Ada kipas, ada lampu, ada peti ais, ada segala-galanya. Tapi tak ada elektrik. Satu benda pun tak dapat digunakan. Gitulah ulama kita beritahu, satu apa pun amal tak akan jadi apa-apa manfaat kalau tidak disertakan dengan iman. Sebab itulah sahabat-sahabat belajar iman. Apabila iman dah datang dalam diri seseorang, barulah pandangan dia mengikut apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Apabila iman telah datang dalam diri seseorang, barulah cakap-cakap dia ikut apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Apabila iman telah datang pada diri seseorang, barulah perjalanan dia, jejak langkah dia, tangan dia, fikir dia, otak dia, diri dia, kehidupan dia, harta dia, kehidupan dia, keluarga dia, semua boleh digunakan atas apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Ini hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila iman yang betul telah datang. Sebab itulah bapa dan saudara, imanlah perkara yang paling penting untuk diusahakan. Imanlah yang perkara yang paling panjang perlu dibelajar. Dan imanlah perkara-perkara yang paling susah sekali untuk datangkan daripada diri kita. Kita tengok bapa dan saudara, Nabi SAW, guru yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali radhiyallahu anhum, murid yang terbaik, dan semua sahabat-sahabat yang lain, murid-murid yang terbaik. Tapi guru yang terbaik, murid yang terbaik, mengambil masa 13 tahun dekat Mekah untuk belajar. Tak ada satu perkara pun melainkan belajar untuk perkara iman. Dan dalam 13 tahun tu bukan 40 hari setahun, bukan 4 bulan setahun, bukan 3 hari sebulan. Tapi dalam 13 tahun di Mekah, siang dan malam mereka punya fikir dan usaha atas perkara iman. Guru yang terbaik, murid yang terbaik, 13 tahun siang dan malam, Laila wa nahar, mereka belajar dan usaha atas iman, sehingga mereka iman yang betul dapat datang dalam kehidupan mereka. Perintah-perintah Allah tak datang masa di Mekah. Puasa, haji, zakat, semua tu datang masa di Madinah, bukan masa Mekah. Yang masa datang Mekah hanyalah perintah solat. Dan itu pun untuk nak membetulkan iman. Tiga 13 tahun mereka usaha, mereka korban, mereka mujahadah untuk datangkan iman yang betul dalam diri-diri mereka. Ini kita kena cakap, tuan. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi, kita kena cakap pasal iman begitunya banyak. Sehingga kan seolah tak ada perkataan lain yang keluar daripada mulut kita melainkan cerita pasal Allah. Jumpa orang cakap Allah, semua orang cakap Allah, seolah tak ada perkataan lain melainkan Allah yang keluar daripada mulut kita. Moga dengan beribu-ribu kali kita sebut Allah, maka Allah yang besar itu akan masuk dalam hati kita. Barulah kita boleh bertindak dengan kehendak Allah. Syekh Abdul Wahab kata, hari-hari kurang-kurang 25 orang kita kena jumpa. 25 kali kita kena jumpa orang untuk cakap pasal kebesaran Allah, untuk cerita pasal iman. Bagaimana sahabat-sahabat? Bukan kecil-kecilnya sahabat, orang yang Allah janjikan syurga. Orang macam ni pun usaha siang dan malam. Dan iman yang dah pakar macam ni pun, Nabi satu ketika cakap pada sahabat, jadi dulu imanakum, perbaharilah iman kamu.
Orang yang iman mereka tinggi macam Abu Bakar, tinggi macam Umar, tinggi macam Ali. Ali lalu beritahu, kalaulah letak syurga depan mata kami, letaklah neraka depan mata kami, iman kami tak akan meningkat lagi. Kenapa? Kerana syurga dan neraka telah jadi realiti, telah jadi hakikat pada sahabat-sahabat. Mereka yakin 100% tentang wujudnya kehidupan akhirat ini. Syurga dan neraka, tak perlu tunjuk mereka yakin. Tapi untuk orang ni pun Nabi SAW beritahu, jadi dulu imanakum, perbaharilah iman kamu. Sahabat terkejut, tanya kaifa jadi dulu imanana, macam mana kami nak perbaharui iman kami. Maka apa Nabi SAW beritahu? Aksri min qaul la ilaha illallah. Berbanyakkanlah memperkatakan mafhum la ilaha illallah. Cerita tentang orang Allah lah Rabb, Allah lah Maha Kuasa. Allah jadi lautan, tak ada siapa jadi lautan melainkan Allah. Allah yang jadikan matahari, tak ada siapa jadi matahari melainkan Allah. Allah yang jadikan bintang, tak ada siapa jadi bintang melainkan Allah. Allah jadi, kalau Allah nak jadikan siang, tak ada siapa boleh jadikan malam. Kalau Allah jadikan malam, tak ada siapa boleh jadikan siang. Allah yang segala-galanya, Allah boleh buat segala-galanya. Itulah Allah Rabb, ilah dalam dunia ini. Inilah keyakinan kita nak letak dalam hati kita. Dan ini yang diusahakan oleh sahabat-sahabat. Dan kemudian apabila mereka hijrah ke Madinah, barulah datang perintah-perintah Allah. Barulah datang perintah-perintah Allah. Perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, perintah apa dan sebagainya. Dan perintah Allah datang bertubi-tubi. Kadang perintah Allah datang sebelum zuhur. Kadang selepas zuhur datang satu lagi perintah Allah akan datang. Sebelum asar datang lagi satu perintah. Selepas asar datang lagi satu perintah Allah. Sebelum maghrib datang satu perintah Allah. Lepas maghrib satu perintah Allah. Lepas isyak datang satu perintah Allah. Dan 100% sahabat dapat tunaikan 100% perintah Allah. Kenapa? Kerana mereka dah usahakan atas iman yang matlub, iman yang sempurna pada Allah Ta'ala. Apa pun perintah datang, mereka dapat tunaikan 100%. Apa keadaan, apa perintah, di mana perintah itu datang, sahabat dapat sempurnakan. Kenapa? Kerana iman sahabat yang begitu tinggi kepada Allah Ta'ala. Satu orang wanita, perintah tentang hijab, didatangkan waktu malam. Wanita itu terus tengah berjalan-jalan, dia terus duduk kat situ, tak nak langsung bergerak. Bila orang beritahu dia, kenapa kamu tak jalan? Dia beritahu bahawa perintah tutupkan hijab telah diturunkan oleh Allah SWT. Maka aku tak nak berjalan satu langkah lagi pun dalam keadaan aku tidak tutup hijab. Perintah hijab datang pada waktu malam. Di Mekah, di Madinah, tak ada supermarket, tak ada kilang-kilang yang buka 24 jam, tak ada shopping kompleks. Tapi pagi esok, 100% yang wanita keluar rumah, semua dah laburkan hijab mereka. Semua ini dapat disempurnakan kerana mereka punya iman yang betul kepada Allah. Dan inilah iman yang ditutup oleh Allah. Sehingga kan Allah yarham Mufti Zainal Abidin, semoga Allah cuci rahmat atas ruh beliau. Mufti Zainal Abidin beritahu, kalaulah kita pergi ke tengah jalan dan nampak satu ekor ular yang dah dilanggar oleh kereta, dan ular tu dah penyek, flat dah, maknanya ular tu dah mati. Maknanya bila kita tengok ular yang dalam keadaan itu, dalam hati kita datang keyakinan 100% bahawa ular ni langsung tak boleh beri manfaat dan langsung tak boleh beri mudarat. Itu keyakinan kita bila tengok ular yang dah penyek. Maka Mufti Zainal Abidin rahmatullahi alaih beritahu, inilah iman yang Allah tuntut, iaitu kita kena datang kepada keyakinan seluruh dunia dan segala isi-isinya, daripada timur sampai ke barat, pada utara sampai ke selatan, sama ada daripada langit ataupun daripada bumi, semua perkara dalam dunia ni langsung tak boleh beri mudarat, langsung tak boleh manfaat. Bagaimana ular yang mati itu, yang dah terpenyek itu, inilah iman yang dituntut oleh Allah. Inilah baru dipanggil iman matlub. Iman yang hendaki bukan sekadar mengucap la ilaha illallah. Kalau sekadar mengucap saja, dalam masa 2-3 minit kita boleh ajar orang yang kufur, orang yang tak beriman, mengucap la ilaha illallah. Siapa-siapa pun boleh sebut la ilaha illallah. Iman yang dituntut bukan sekadar mengucap, tapi iman yang perlu diusahakan. Sebab itulah Allah beritahu bukan pada orang kufur.
Allah beritahu pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah beritahu, wahai orang beriman, amantu billah, berimanlah pada kamu pada Allah. Maknanya orang yang ada iman, Allah suruh usahakan ada iman. Bukan iman yang kita dah ucap, la ilaha illallah kita dah sebut, dan kemudian kita biarkan dia keadaan macam itu. Langsung tak diusahakan. Sehingga kan, walaupun kita sebut Allah lah Rabb, tapi keyakinan kita pada makhluk. Apabila kesusahan akan datang, kita minta bantuan pada bos. Apabila duit datang kurang, kita pergi tempat lain, ghairullah. Bila sakit, terus kita pergi doktor. Bila kita ada masalah, kita terus pergi benda-benda pada ghairullah dan tidak datang pada Allah. Itu bukan iman yang diminta oleh Allah. Kita patut tidak datang pada ghairullah. Kita kena datang pada Allah. Allah yang selesaikan semua masalah. Hospital tak boleh bagi sihat. Doktor tak boleh bagi sihat. Obat tak boleh bagi sihat. Bagi sihat siapa? Allah. Apabila satu orang sakit, dia bukan datang pada hospital, dia bukan datang pada doktor, dia kena datang pada Allah. Dan kemudian mau pergi usaha, boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berubat, tak ada jadi kesalahan. Yang jadi kesalahan bila yakin kita berpindah pada makhluk. Ada satu orang dia sakit 10 tahun, life support system, sakit. Maka doktor-doktor pun panggil kepada keluarga yang si sakit ni, dah 10 tahun dah tak ada harapan. Dia kata, kamu habiskan duit kamu tiap-tiap bulan bayar untuk rawatan dia. Dah 10 tahun tak ada apa-apa manfaat, tak boleh buat apa. Dan saya pun, kami pun sebagai doktor nak rawat 10 tahun tak ada apa-apa. Dia mesyuarat. Maka dalam mesyuarat tu beritahu, kita patut bagi injection, bagikan racun supaya dia mati, supaya kamu tak habis lagi duit. Kerana apa? Memang dah tak ada harapan. Kami pun tak ada boleh buat apa-apa. Mereka mesyuarat pakat-pakat sama-sama buat. Maka dipersetujui. Maka doktor pun injek lah racun dalam badan orang tu. Sebaik saja injek racun, orang tu sedar daripada koma dan terus hidup. Bukan obat yang bagi sihat. Yang bagi sihat siapa? Allah. Orang nak mematikan dia, nak bagi racun, tapi racun tu jadi asbab kesihatan orang itu. Sekudrat siapa? Kudrat Allah. Allah nak tunjukkan kuasa Allah. Allah nak tunjukkan kehebatan Allah. Doktor pun tak tahu. Doktor pun tak boleh buat apa-apa. Ubat tak boleh buat apa-apa. Hospital tak boleh buat apa. Allah yang buat segala-galanya. Tapi malangnya bapak-bapak, tuan-tuan dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, hari ini asbab kecuaian kita untuk usaha atas iman, kita lihat hari ini $7 bilion manusia di seluruh alam. Kalaulah Allah SWT matikan semua 7 bilion orang di dalam dunia hari ini, maka 5.5 bilion orang akan terus menuju neraka Allah, kekal abadi duduk dalam sana. Kerana 5.5 bilion orang yang berjalan muka alam ni tak ada iman pada Allah, mereka kufur pada Allah. Padahal siang pada Allah, hidupan pada Allah, isteri pada Allah, harta pada Allah, semua pada Allah. Tapi hidup 60 tahun, 70 tahun, sekali pun tak dapat sujud pada Allah, tunjukkan syukur pada Allah atas nikmat yang Allah bagi. Kenapa? Mereka hidup 60 tahun, 70 tahun, mereka tak kenal siapa tu Allah. Mereka Ramasami, mereka Acong, mereka John, mereka tak ada iman pada Allah. 6 juta, 5.5 juta akan terus masuk neraka Allah. Ada tak kesedihan ini dalam hati kita? Dan baki 1.5 juta, 95% daripada mereka telah jauh daripada masjid, dah jauh daripada iman, dah jauh daripada amal. Daripada 1.5 juta, berapa banyak orang Islam yang taat perintah Allah, yang bawa amal dalam kehidupan dia?
Berapa ribu manusia, berapa juta manusia hari ini yang jalan di muka bumi ini dalam keadaan tak semayang, tapi tak sempat untuk taubat, mati dalam keadaan tak semayang kepada Allah. Berapa banyak manusia orang Islam hari ini yang berzina dan tak sempat taubat dan mati dalam keadaan berzina. Berapa banyak orang Islam hari ini yang buat riba dan mati tak sempat taubat dan mati dalam keadaan riba kepada Allah. Berapa banyak orang Islam hari ini, berjuta-juta orang Islam yang bohong dan mati tak sempat taubat dan mati dalam keadaan ini untuk menghadap Allah. Berapa banyak orang Islam yang mencuri dan kadang dia mencuri dan tak lepas sebab tobat, dia mati untuk jumpa Allah. Berapa banyak orang Islam yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan mereka mati tak sebab taubat dan mereka berjumpa Allah. Bagaimana keadaan hisab mereka di depan Allah? Dan semua ini bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, kerana kita tertinggal kefahaman bahawa inilah kerja kita sebagai umat Nabi SAW. Yang atas kerja inilah Allah telah hantar 124,000 Anbiya alaihissalam. Semua Nabi-Nabi alaihissalam datang untuk mengajak manusia untuk kenal kepada Allah, untuk iman kepada Allah. Dan hari ini manusia datang kenal Allah. Kadang-kadang kawan kita, kadang-kadang saudara kita, mungkin tuan-tuan tak berapa faham, tapi saya faham sebab saya punya keluarga Cina. Sepupu saya mati tak ada kalimah iman, kufur kepada Allah. Pasal saya mati dah kadang ikhlas kepada Allah, tak kenal sama Allah. Dan kita orang Islam sikit pun tak ada rasa kesedihan dekat hati, tak ada kebimbangan dekat hati. Macam mana Allah nak suka kat kita? Kerana ini kerja Allah dah bagi kepada umat Nabi SAW. Dan atas kerja ni Allah kata kuntum khairal umat, kita sebaik-baik umat. Kenapa kita ukhrijat, dikeluarkan atas maksud apa tuan? Asal masa usaha atas iman. Berjuta-juta orang menuju neraka, di depan neraka, di kanan neraka, di kiri neraka, di atas neraka, di bawah neraka. Neraka dikelilingi umat. Hari-hari, kata United Nations, sehari-hari 100,000 orang mati di dunia hari ini. Di dunia hari ini, tiap-tiap hari purata 100,000 orang mati. Berapa orang yang mati hari ini yang tak sempat ucap kalimat iman, mati neraka Allah? Tak kesedihkan hati kita? Dan saya sebut ni sebab tuan-tuan semua karkun, orang yang bekerja agama. Bayangkan tuan-tuan, tiap-tiap karkun yang lewat keluar 4 bulan, maka berapa banyak halangan terhalang hidayat. Tiap-tiap karkun yang miss dia punya hisab tahunan 40 hari, berapa banyak hidayat yang akan terhalang. Dan mana-mana karkun yang Allah dah kenalkan kerja Nabi ini, dan mereka tinggalkan hisab 3 hari tiap-tiap bulan, berapa ribu umat akan terlepas pada hidayat. Ini yang pada risau. Hari ini kita risau pasal kerja. Hari ini kita risau pasal musyarat. Hari ini kita risau pasal perniagaan kita. Hari ini kita risau pada anak dan isteri kita. Tetapi ada tak hari ini kita risau berapa orang beriman, berapa orang tak beriman? Dan yang nak beriman, berapa banyak yang mengamalkan perintah Allah? Sehingga kan Allah yarham Maulana Umar rahmatullahi alaihi, dia beritahu betapa rosaknya umat hari ini. Untuk beri nafkah 1 orang isteri dan 4 orang anak cukup untuk menghalang umat ini untuk menyelamatkan 6 bilion orang daripada neraka Allah. Sibuk atas keperluan untuk 1 isteri, 2, 3, 4, 5 orang anak. Tetapi umat dibiarkan dalam kufur, dalam jauh daripada perintah Allah. Bagaimana kita nak jawab di depan Allah di akhirat? Ini kerja kita. Cuba bayangkan, 1 orang dia pergi ke England, ambil ilmu kedoktoran, dapat ijazah kedoktoran, tak cukup ijazah, ambil spesialis lagi, ambil PhD, jadi pakar dalam bidang dia, dan dia balik ke Malaysia dan dia terus pergi ke pasar malam dan berniaga jual sayur. Orang kata gila tak? Gila. Ada ke PhD dalam kedoktoran, sibuk buat kerja jual sayur dekat pasar malam? Tak ke gila? Begitulah sebenarnya gilanya kita apabila Allah SWT dah lantik kita untuk buat kerja Nabi, kerja nubuah, kerja dakwah ilallah. Dan hari ini kita kata itu bukan kerja kita. Kerja kita doktor, kerja kita cikgu, kerja kita meniaga. Sehingga kan orang yang kerja rendah-rendah, yang sapu sampah, yang potong rumput pun kata akulah potong rumput. Tapi dia tak tahu yang kerja dia adalah kerja Nabi.
Buat kerja dakwah. Inilah kerja. Kita lupa apa yang kita patut dah lupa. Dan kita tak ingat apa yang kita patut ingat. Dan kita tak faham apa yang kita patut faham. Kita dah keluar langsung daripada kepahaman. Inilah maksud hidup kita. Dan jadikanlah hari ini Ramadan yang mulia untuk kita tukarkan dalam hati kita akan maksud kehidupan kita yang sebenar. Kita dihantarkan maksud atas maksud ini. Isteri kita dihantar untuk membantu kita atas maksud ini. Kita kena pergi jumpa orang ke orang, bandar ke bandar, kampung ke kampung, negeri ke negeri, negara ke negara, benua ke benua, atas satu maksud, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena pergi jumpa satu-satu orang, satu-satu tempat, sebarkan perkara ini, jemput mereka atas perkara ini. Kerana inilah kalimah yang bawa pada kejayaan manusia dunia dan akhirat. Pada hari ini kita puasa, kita dengar kakuzari daripada jemaah yang pergi Brazil dulu. Bila mereka pergi sampai Brazil di bulan Ramadan, orang Brazil, orang Islam di Brazil tak tahu pun ini adalah bulan Ramadan, kerana Ramadan dah terkeluar daripada kamus orang Islam. 95% orang Rusia nak sebut la ilaha illallah pun tak boleh sebut lagi, kerana dah keluar daripada kamus mereka. Orang Islam sendiri dah tak kita sebut la ilaha illallah. Siapa yang tanggungjawab? Adakah kita nak Nabi akan datang lagi? Ada kita ingat malaikat yang akan datang untuk jemput mereka atas para iman? Tak ada. Yang patut kena buat kita, umat Nabi Sallallahu akhir zaman. Ini kerja kita. Ini maksud hidup kita. Ini yang kita kena faham. Semoga tahun ni, Ramadan ini, betul-betul menyedarkan kita akan maksud hidup kita ini. Inilah makna Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab, ulama menterjemahkan. Dia kata, iaitu Ramadan tu maknanya benda tu dibakar jadi debu. Apa maksud dibakar jadi debu? Kalaulah satu kaca jatuh, pecah, berderai, kaca tu, cawan tu masih boleh dicantumkan lagi. Atau kertas dikoyak-koyak, masih boleh digam lagi. Tapi kalau benda asal tu, kita tak nak dia datang balik kepada asalnya, satu cara saja, iaitu dibakar hingga jadi debu. Jadi apa makna Ramadan? Ulama kita baru beritahu, sesungguhnya seluruh tahun kita banyak buat langgar-langgar perintah Allah. Kita buat dosa itu dan ini. Kita buat perkara-perkara yang Allah murka, Allah benci, Allah tak suka. Kita datang kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan penuh dosa-dosa. Tetapi kalau kita dapat hidupkan Ramadan dengan sempurna, dan di dalam Ramadan kita ambil fikir yang ini kerja agama, kerja kita yang kita nak buat dan jadikan baki hidup kita untuk buat kerja ini, maka semua dosa-dosa kita sepanjang tahun yang lepas dibakar oleh Allah sehingga jadi debu, maka tak akan datang lagi, tak akan tak dapat bentuk lagi dosa tu dalam kehidupan kita. Inilah kerahmatan bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Ini 10 akhir Ramadan. Ini peluang akhir untuk kita tunjuk pada Allah, untuk bukti pada Allah, untuk nak dapatkan pelepasan api neraka 10 akhir ni. Kita beritahu Allah, kita nak bangun, nak bangkit atas kerja agama Allah. Bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran ada satu surah yang hari ini orang panggil dia jantung pada Al-Quran, iaitu surah Yasin. Surah Yasin adalah hati pada Al-Quran. Kenapa Yasin surah jadi hati pada Al-Quran? Adakah dengan sebab orang Melayu baca dia tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat, maka Yasin dimuliakan oleh Allah? Bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dalam surah Yasin Allah ceritakan kerja dakwah. Allah SWT, kalau kita lihat tafsir pada surah Yasin, kita baca surah Yasin, Allah SWT telah hantar 2 orang Nabi pada satu-satu kampung. Kemudian Allah perteguhkan lagi dengan 1 orang Nabi lagi. Jadi 3 orang. Pergi pintu ke pintu, rumah ke rumah untuk ajak orang pada iman. Orang kampung tak pedulikan Nabi-Nabi ini. Dan Nabi-Nabi ini teruskan usaha mereka. Dan akhirnya sampai di ujung kampung, jumpa 1 orang tukang kayu. Dan orang tukang kayu ni beriman. Terus terima
dakwah Nabi-Nabi ini. Dan terus cash ikut Nabi-Nabi ini. Nabi-Nabi sedang buat gas. 3 orang buat gas. 1 orang datang cash dalam gas. Tukang kayu. Dan tukang kayu ni pun ikut Nabi-Nabi ini. Dan jumpa kaum dia dan kata, wahai kaum, ikutlah orang-orang ini. Mereka adalah orang yang baik. Mereka datang dan ajak kita kebaikan tanpa meminta upah. Satu upah pun mereka tidak minta. Satu ganjaran pun mereka tidak minta. Mereka buat semata-mata kerana Allah. Mereka jemput atas iman. Orang tukang kayu dia cerita pada kaum dia. Kaum dia jadi marah. Maka pukul dia sampai mati. Dalam Yasin kita boleh baca cerita ni. Dan Masya Allah tuan-tuan, apa yang Allah cerita tuan-tuan dalam Yasin, apabila orang tu dipukul, roh dia tak dimasukkan dalam kubur. Orang yang mati ketika buat gas, roh dia tak masuk kubur. Roh dia terus dimasukkan di dalam syurga, di dalam burung hijau. Allah masukkan roh di dalam burung hijau dan dimasukkan dalam syurga transit. Syurga betul belum dibuka. Syurga betul dibuka oleh Yaumil Kiamat. Tapi Allah bukakan dan letakkan roh di dalam kubur, di dalam burung hijau, dan diperlihatkan segala kenikmatan syurga. Dipaparkan depan mata dia. Immediately selepas dia mati, terus dapat tengok syurga Allah. Dalam keadaan roh dia masuk dalam burung hijau. Dan apabila dia lihat akan keindahan syurga Allah, apa yang ada dalam hati satu orang dai? Dia kata, alangkah baiknya kalau kau aku lihat apa yang aku dapat. Tuan-tuan, kalau hari ini sesiapa pergi ke malam-malam dan buat gas dan mati ketika gas, insya-Allah terus masuk syurga Allah. Ini kerja kita, tuan. Allah cerita semua di dalam Al-Quran sebagai uslub al-qisas. Sebagai cerita-cerita, uslub, metodologi, kaedah, nak berajar pada kita, umat Nabi SAW, bahawa inilah kerja yang kita kena buat. Inilah kerja yang kita dimuliakan. Inilah kerja yang akan menjaminkan kejayaan kita, dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran Allah cerita pasal Nuh AS buat dakwah. 950 tahun Nabi Nuh buat dakwah. Dalam Quran Allah beritahu Laila wa Nahar, malam dan siang. Nabi Nuh buat dakwah. Tuan-tuan, selama 950 tahun Nabi Nuh buat dakwah, hanya 83 orang beriman. Tak ada satu pun cash jamaah. Tak ada satu jemaah tunai pun. Kalau 950 bagi dengan 83, bermakna 11 tahun satu orang beriman, 11 tahun satu orang beriman. Tapi ulama beritahu, walaupun dalam keadaan itu sedikit pun jazbah Nuh AS tidak turun, sikit pun sentimen Nabi Nuh tak turun. Tak adalah kecewa, tak adalah putus asa, tak adalah give up. Tapi sentiasa siang dan malam Nabi Nuh seru pada kaum dia untuk datang pada iman. Sehingga Nabi Nuh beritahu pada Allah, oh Allah, aku dakwah pada mereka ya Allah. Kalau mereka lari ya Allah, aku kejar daripada mereka supaya mereka dapat dengar akan kalimahmu ya Allah. Ya Allah, aku berdakwah pada kaumku ya Allah. Ada di antara mereka ya Allah yang tutup telinga-telinga mereka ya Allah. Kalau mereka tutup telinga-telinga mereka ya Allah, aku akan jerit kuat-kuat ya Allah supaya mereka mendengar perkataan kamu ya Allah. Tapi orang tak mau iman padamu ya Allah. 950 tahun Nabi Nuh tak ada sedikit pun letih buat dakwah. Kerana apa? Kerana Nabi Nuh Allah jadikan Nabi, dan dalam hati Nabi-Nabi Allah letak sayang pada umat. Nabi Nuh tahu natijah daripada tak ada iman. Kalau tak ada iman, neraka Allah. Sebab faham itu, sanggup susah payah, sanggup menderita, sanggup buat segala-galanya siang dan malam, tak ada penat-penat buat dakwah. Kerana inilah kaedah untuk datangkan hidayah daripada Allah. Tuan-tuan, kita tengok pada kehidupan Nabi SAW sendiri. Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu beritahu, ketika tu dia belum Islam. Dia beritahu, satu ketika Mekah dalam keadaan gelap gulita. Ketika musim sejuk. Kita Malaysia tak ada musim sejuk, kita tak faham. Siapa yang faham musim sejuk, Masya Allah,
sejuk sampai ke tulang. Dan Mus'ab bin Umair beritahu keadaan musim sejuk dan angin bertiup kencang. Siapa yang faham kalau musim sejuk campur dengan angin kencang, dia panggil wind chill factor. Bila wind chill factor, dia akan menurunkan kesejukan tu kepada kesejukan yang lebih dahsyat lagi. Dan keadaan itu, kata Mus'ab bin Umar, keadaan gelap gulita pada malam itu. Angin bertiup kencang. Tak ada siapa pun ada dekat luar Mekah. Tak ada siapa pun dekat luar-luar rumah mereka. Semua duduk dalam rumah-rumah mereka kerana suasana begitu teruk sekali. Sejuk sangat. Angin kencang sangat. Dan Mus'ab bin Umar beritahu, dia bersama-sama dengan 6 orang kawan dia bermain trop di sebuah kemah. Mus'ab bin Umar main trop. Sedang sibuk, sedang leka mereka main trop. Mus'ab bin Umar dengar pintu kemah dia diketuk oleh orang. Dan Mus'ab bin Umar terkejut dalam keadaan siapa yang akan keluar. Gelap gulita. Kata Mus'ab bin Umar, kalau keluarkan tangan, jari pun dah tak nampak. Gelap gulita. Dalam keadaan itu, pintu kemah dia diketuk. Dan apabila dia buka pintu kemah, di depan pintu tu terdiri Nabi SAW. Dan beritahu, wahai Mus'ab, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Terkejut Mus'ab bin Umar. Dalam keadaan seluruh Mekah deserted, sunyi sepi, tak ada siapa pun mau duduk di luar. Dalam keadaan semua duduk dalam rumah, dalam keadaan sejuk, dalam keadaan gelap. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, pergi pintu-pintu dalam keadaan susah untuk jemput orang datang beriman. Cuba kita faham kenapa Nabi buat ni semua. Tiap-tiap orang Nabi jumpa berkali-kali. Dan bila Mus'ab dengar Nabi SAW beritahu begitu, pada masa dan saat dan ketika itu juga Mus'ab radhiyallahu telah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat-sahabat dia 6 orang telah datang kepada iman. Inilah keadaan Nabi kita yang kita sambut kelahiran Nabi baginda Rabiul Awal dengan nasyid-nasyid, dengan kegembiraan. Tapi kita tak lihat pada kehidupan Nabi SAW. Nabi pergi pintu-pintu, rumah ke rumah, jumpa orang. Satu-satu orang sampai 70 kali, 80 kali, 100 kali. Sampai Umar beritahu, ya Rasulullah, apa kau sibuk sangat pergi budak-budak? Berapa kali kamu nak jumpa, dia tak nakkan masuk Islam. Nabi kata sabar, sabar wahai Muammar. Nabi jumpa lagi. Dan akhirnya pemuda Yahudi itu mengucap kalimat iman. Dan Nabi terus sujud syukur kepada Allah kerana satu lagi jiwa dapat diselamatkan daripada neraka Allah. Dan kami sujud kepada Allah kerana Nabi dah digunakan oleh Allah untuk satu orang mendapat petunjuk dan hidayah kepada Allah. Inilah Nabi kita yang susah payah. Begitu josnya Nabi buat kerja dakwah sampai Allah SWT beritahu dalam Quran, oh Muhammad, adakah kamu nak hancurkan jasad kamu kerana mereka tak mau iman? Allah sendiri sampai beritahu kepada Nabi Muhammad, relaxlah sikit buat tabligh, aku yang berhidayat bukan kau. Janganlah teruk sampai kau hancurkan diri kau, aku yang berhidayat. Begitulah kerusingannya ada pada hati Nabi. Kerana bukan ada sahabat, tapi Nabi diberi tanggungjawab sampai akhir zaman. Nabi khataman Nabiin, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nabi dihantar untuk seluruh alam sampai seluruh zaman. Nabi tahu Nabi kena usaha. Kalau Nabi tidak usaha, manusia akan mati berbondong-bondong masuk neraka Allah. Dan hari ini kita tengok berapa banyak orang jauh dari agama Allah. Dan kita sibuk atas ghairullah. Sibuk je kita nak bagi nafkah dekat anak isteri, sudah cukup untuk halang kita daripada buat kerja Nabi. Tuan-tuan yang mulia, di zaman Nabi SAW di Mekah, apabila musim haji, orang-orang jahiliah pun pergi haji. Dan ketika itu Nabi akan pergi kepada kemah ke kemah di Mina. Kabilah-kabilah yang datang daripada seluruh jizyah Arab yang datang untuk menunaikan haji. Nabi pergi kemah ke kemah.
Kalau orang yang berdiri daripada bukit, di atas bukit dan melihat pada kemah-kemah di Mina, maka mereka akan nampak satu orang pemuda yang akan pergi pada kemah-kemah, kemudian dia dihalau, kemudian dia dicaci, kemudian dibalik batu, kemudian dibalik najis, kemudian dibalik duri. Mereka nampak dia akan diusir ke sana kemari daripada kemah ke kemah. Iaitu itulah baginda Nabi SAW yang berlaku tiap-tiap tahun. Masa datangnya musim haji, Nabi akan pergi tiap-tiap tahun pergi kemah ke kemah untuk jemput orang pada iman. Hari ini kita pergi haji macam seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku. Kita pergi seronok-seronok, pergi dengan shopping sekali. Tak faham yang Nabi 1400 tahun dulu pergi kemah-kemah menjemput dan dihina dan dicaci. Ada satu ketika Nabi pergi pada satu kabilah, dan bila bagi Nabi dakwah, nampak macam tak ada peluang langsung. Dan akhirnya Nabi dihalau oleh ketua kabilah itu. Dan Nabi pun bagus bila tengok dah tak ada harapan. Nabi naik unta Nabi SAW. Naik. Dan apabila Nabi panjat unta Nabi SAW, ketua daripada kabilah itu telah ambil. Ketua daripada kabilah itu telah ambil pedangnya dan telah cocok pada punggung unta tu. Sehingga kan unta tu dalam keadaan dicocok punggung melompat kesakitan. Sehingga kan Nabi tercampak daripada unta dan tersembam ke bumi. Sehingga seluruh badan Nabi berlumuran dengan debu. Baju-baju Nabi jadi kotor dengan debu. Badan-badan Nabi lebam-lebam kerana terhempas kat bumi. Dan bila Nabi balik, Zainab radhiyallahu tengok keadaan Nabi, Zainab nangis. Anak Nabi sudah tak tahan tengok Nabi dalam keadaan macam tu. Zainab beritahu, ya wahai ayahanda, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah dah beri jamin ke atas keampunan kamu. Seluruh hidup kamu, kamu tak ada dosa sama yang dulu, yang sekarang ataupun yang akan datang. Allah harapkan syurga daripada dimasuki oleh sesiapa melainkan kau masuk dulu. Kenapakah perkara ini boleh jadi pada kamu ya Rasulullah? Kenapalah perkara ini jadi pada kamu ya Rasulullah? Kenapa perkara ini jadi pada kamu ya Rasulullah? Menangis Zainab. Dan sebagai memujuk anak dia, Nabi tidak cakap apalah nanti ayah belikan mainan ke, ayah buat itu dan ini. Tetapi sebagai memujuk Zainab, Nabi SAW beritahu, wahai Zainab, usah kau bimbang, ayah kamu tidak akan dihancurkan. Kau susah bimbang, akan datang satu hari di mana semua rumah, sama ada rumah batu atau rumah kayu, rumah batu yang dibakar atau tidak dibakar, semua rumah-rumah seluruh alam, agama akan masuk. Nabi SAW pujuk anak dia perkara ni. Dan ulama-ulama kita beritahu, tarikh tu belum datang lagi di mana semua rumah batu dan kayu agama akan masuk. Tapi ulama kita beritahu, kalaulah umur kita panjang zaman ni, kalau umur kita panjang, kita jumpa hari itu. Dan alangkah untungnya orang yang pada hari ini bangun untuk kerja agama dan usahakan supaya 100% agama akan datang dalam 100% umat. Semoga Allah pilih kita dalam perkara ini, tuan-tuan. Bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, perkara susah untuk agama bukan saja Allah datangkan kepada Nabi. Allah datangkan juga pada Nabi, keluarga Nabi, anak Nabi, saudara Nabi, sahabat-sahabat Nabi, semua disusahkan untuk agama Allah. Satu ketika Nabi telah datang ke rumah Fatimah radhiyallahu, dan dalam rumah tu Nabi beri salam. Dengar Hasan dan Husain menangis. Cucu yang dikasihi oleh Nabi SAW telah menangis. Nabi beri salam dekat rumah Fatimah, tak ada jawapan. Beri salam yang kali kedua, tak ada jawapan. Bisalah yang kali yang ketiga, dengan satu suara yang amat lemah sekali jawab salam Nabi. Maka Nabi pun masuk dalam rumah Fatimah. Dan apabila Nabi masuk dalam rumah Fatimah, Nabi sedang melihat Fatimah dalam keadaan terbaring, dalam keadaan kelemahan. Begitu daifnya keadaan rumah Fatimah dan sehingga kan malaikat-malaikat yang tak ada emosi pun menangis melihat ehwal rumah Fatimah.
Nabi SAW bertanya Fatimah, wahai Fatimah, kenapa Hasan dan Husain menangis? Maka Fatimah beritahu, sudah beberapa hari aku tidak makan, sehingga kat dada aku pun dah tak ada susu. Sehingga Hasan dan Husain dah berapa lama tak dapat susu. Sebab itulah mereka nangis. Nabi menyuruh ambil Hasan dan kucup lidah Hasan, dan Nabi ambil Husain dan kucup lidah Husain, dan kedua-dua mereka jadi kenyang sebab menghisap kucupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian umat Nabi SAW beritahu kepada Fatimah, wahai Fatimah, sabarlah Fatimah, sesungguhnya Ali sedang keluar di jalan Allah untuk usaha atas hidayat. Nabi yang lebih faham syariat ke kita yang lebih faham syariat? Nabi yang lebih faham syariat tak adalah cakap, wahai Ali, kenapa kamu teruk meninggalkan isteri kamu, tak makan tak minum? Ini bukan ikut sunnah, tak betul, ni salah ni. Patut kamu sediakan baju raya berapa lai, ini patut sediakan, ini patut sedia. Tapi Nabi yang faham syariat beritahu, wahai Fatimah, sabarlah, Ali sedang keluar di jalan Allah untuk membina iman, untuk usahakan supaya tak ada orang masuk neraka Allah. Yang ni, jazbah inilah yang dalam hati-hati umat hari ini dah tak ada lagi. Dalam peperangan Uhud, kita tahu apa yang dah berlaku. Panjang cerita dia, waktu dah habis. Tapi selepas habisnya peperangan Uhud, Nabi SAW telah tanya, mana pak saudara dia Hamzah radhiyallahu anhu? Cari. Dan akhirnya Nabi terpandang akan jenazah Hamzah radhiyallahu anhu. Dilihat hidung dia dah dipotong, bibir Hamzah telah dipotong, telinga Hamzah telah dipotong, dada telah dibuka, jantung telah dikeluarkan, hati telah dikeluarkan, dan seluruh badan Hamzah radhiyallahu anhu telah dikerat-kerat. Dan apabila Nabi menengok pak saudara yang dia kasihi dalam keadaan begitu, Nabi SAW telah menangis begitu dahsyat sekali. Sahabat-sahabat dalam beritahu, kami tak pernah dengar Nabi nangis sampai bunyi sebagaimana Nabi melihat tengok jenazah Hamzah. Siapa Hamzah? Hamzah adalah pak saudara Nabi, tetapi mereka adalah umur yang sama. Apabila Aminah berkahwin dengan Abdullah, ibu dan bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib juga kahwin dengan seorang wanita, dan Abu Talib pak atuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan wanita itu, dia dapat anak. Dan Abdullah kahwin dengan Aminah, dapat anak, dan dua-duanya lahir serentak. Yang daripada Aminah Abdullah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Daripada Abu Talib dan isteri yang baru lahirnya Hamzah radhiyallahu anhu. Sehingga Hamzah radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW menyusu atas ibu susu yang sama dan dibesarkan dengan sama. Begitu rapatnya Nabi dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Dan bagaimanalah kita cuba fahamkan dalam keadaan begitu rapat dan berkecil hingga besar, sama-sama berkasih sayang keduanya, anak saudara dengan pak saudara. Bagaimanakah hati Nabi, dada Nabi dalam dapat tahan melihat Hamzah telah dikelar-kelar sampai hancur. Semua ini dibagi atas maksud apa? Atas maksud agama Allah. Bapa dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga apa yang berlaku tak pernah dah sejarah dulu, hari ini dah sampai bila-bila tak pernah lagi satu-satu jenazah disemayang sampai 70 kali. Sebagaimana Nabi semayangkan jenazah Hamzah radhiyallahu anhu, Nabi semayangkan jenazah Hamzah radhiyallahu anhu sebanyak 70 kali. Nabi menangis dengan begitu kuat sampai Allah pun datang matakan malaikat Jibril untuk pujuk Nabi, mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya Hamzah adalah harimau Allah. Hamzah diterima oleh Allah SWT. Bagaimana Hamzah diterima oleh Allah? Hingga Nabi merasa reda sikit. Kita kena faham, tuan. Ini yang berlaku di Uhud. Dan semua yang berlaku di Uhud, kita tahu siapa yang merancangnya. Siapa yang jadi asbab 70 orang Madinah jadi janda. 70 orang yatim, kan anak-anak mereka. Siapa yang mastermind benda ni?
Tak lain tak bukan daripada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid punya perancangan lah yang asbab 70 orang disyahidkan oleh Allah. Disyahidkan di Uhud. Tapi dalam keadaan itu, 3 tahun selepas Uhud, Nabi pergi ke Umrah, pergi ke Mekah. Apabila Nabi ke Mekah, Nabi jumpa adik pada Khalid Al-Walid, iaitu Walid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan beritahu pada Walid, mana abang kamu Khalid? Maka Walid beritahu, apabila dengar berita kedatangan kamu, Khalid telah lari keluar daripada Mekah. Takut nak jumpa Nabi SAW. Maka Nabi beritahu pada Walid, wahai Walid, aku heran orang yang sehebat, sepintar, sebijak Khalid begitu lambat untuk menerima iman kepada Allah. Kemudian Nabi pun balik ke Madinah. Dan apabila Nabi sudah balik ke Madinah, Walid bin Walid jumpa abang dia Khalid bin Walid dan beritahu pasal Nabi tanya tentang beliau. Apabila Khalid dengar saja tentang Nabi bertanyakan tentang diri dia, maka segala dinding-dinding kebatilan yang ada dalam hati dia runtuh dan terbit benih-benih iman dalam hati Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan terus Khalid bin Walid pergi ke Madinah untuk datang kepada Nabi untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan makin hampir Khalid bin Walid dekat Madinah, makin risau hati Khalid. Bagaimana orang Madinah nak terima dia? Bagaimana orang nak terima dia? Asbab biarlah pak saudara Nabi SAW yang dikasihi Hamzah telah disyahidkan. Bagaimanalah orang Madinah nak terima? Sebab Khalid bin Walid punya perancangan lah 70 orang wanita-wanita disusahkan jadi janda. Bagaimanalah orang Madinah nak terima Khalid bin Walid? Asbab 70 orang yang anak-anak mereka jadi yatim. Kehidupan keluarga disusahkan. Kehidupan Madinah disusahkan. Kerana apa? Kerana perancangan Khalid. Khalid jadi bimbang. Makin hampir ke Madinah, makin bimbang. Dan pada satu hari, sampailah Khalid bin Walid di Madinah. Apabila sampai saja di Madinah, Nabi SAW, apabila Khalid bin Walid sampai saja Madinah, maka orang-orang Madinah semua keluar pada rumah-rumah mereka dengan wajah-wajah yang berseri-seri. Lelaki, wanita, anak-anak semua datang dan lari menuju pada Khalid. Marhaban, marhaban, marhaban. Ya Khalid, ya Khalid. Seolah-olah pada wajah janda-janda ini, tak apalah saya disusahkan, tak apalah saya dijandakan, tetapi hidayat, petunjuk, syurga kamu adalah lebih penting daripada aku jadi seorang janda. Begitu wajah anak-anak marhaban pada Khalid. Seolah-olah anak-anak kata, biarlah aku jadi yatim, biarlah aku susah, tapi hidayat kamu lebih penting, syurga kamu lebih penting. Inilah jazbah yang ada pada semua orang-orang Madinah. Jazbah ini datang daripada mana? Daripada tarbiyah Nabi SAW. Bahawa itu perkara yang paling penting ialah nak diusahakan hidayat. Nyawa boleh diberi, harta boleh diberi, maruah boleh diberi, apa boleh diberi, tetapi hidayat tidak boleh ditolak ansur. Inilah kefahaman yang ada pada sahabat. Semua sahabat-sahabat faham macam tu. Bila wajah-wajah yang berseri-seri datang menerpa pada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid beritahu, alangkah bagusnya kalau bumi Madinah terbelah dua dan aku masuk dalam tu kerana airnya, malunya menghadap orang Madinah. Pak saudara Nabi SAW, Ja'far radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW, bukan pak saudara, sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib. Nabi kasih kepada dia anak angkat dia, Said bin Harithah. Ja'far pergi ke Abyssinia, bersusah payah hijrah yang pertama. Dan kemudian datang perintah untuk pergi peperangan Mau'tah. Nabi SAW beritahu, Zaid bin Harithah adalah jadi ketua kamu, jadi amir. Kalaulah Zaid bin Harithah syahid, maka kamu lantiklah Ja'far bin Talib radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Dan kalau Ja'far pun syahid, gantikanlah dengan Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Dan kalau Abdullah bin Rawah pun syahid, ambillah seseorang di antara kamu untuk dijadikan ketua. Satu orang Yahudi yang dengar perkara cakapan Nabi SAW ini beritahu, pasti sekali ketiga-tiga mereka akan syahid.
Kerana inilah Nabi-Nabi dulu beritahu, prophesize. Inilah Nabi-Nabi yang menceritakan dahulu. Wafat, jemaah itu telah pergi ke Mauta, berapa ribu kilometer daripada Madinah. Mereka usaha, dah sampai di Mauta, 3,000 orang sahabat menentang musuh 300,000 orang. 3,000 lawan 300,000 orang untuk tegakkan kalimah Allah. Nabi di Madinah, Nabi tengah berbual dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi cakap, Zaid bin Harisah telah disyahidkan. Dan Nabi terus nangis. Anak angkat yang dia kasih telah syahid. Anak yang diasuh, yang ditatang, yang dibimbing telah syahid untuk agama Allah. Kemudian Nabi tengah duduk-duduk dengan sahabat. Nabi telah beritahu, Ja'far Allah telah syahid. Dan Nabi terus pergi pada rumah Ja'far. Dan pergi masuk rumah Ja'far. Isteri Ja'far bila nampak Nabi SAW datang ke rumah, berlari-lari untuk nak mengetahui apa ehwal Ja'far. Dan Nabi beritahu pada isteri Ja'far, wahai isteri Ja'far, sesungguhnya Ja'far telah syahid. Menangis isteri Ja'far. Kemudian 3 anak-anak kecil, anak-anak Ja'far yang kecil-kecil, mereka lari-lari, pegang kurta Nabi, pegang jubah Nabi, dan menangis-nangis di depan Nabi. Tapi semua ni Nabi sanggup tengok, semua ni Nabi sanggup terima. Kenapa? Kerana hidayat. Kerana hidayat, tuan-tuan. Kerana agama Allah. Dan bapa-bapa dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bapa-bapa dan saudara, atas pengorbanan yang diberi oleh Nabi, diberi oleh keluarganya, diberi oleh sahabat-sahabatnya. Kalau kita nak cerita, tuan-tuan, beratus ribu cerita lagi, tuan-tuan. Tak larat kita nak cerita, tuan-tuan. Tapi kita kira cerita-cerita ni, kenapa semua pengorbanan diberi? Tak lain tak bukan satu saja maksudnya. Supaya apa? Agama perlu diusahakan. Dan untuk usahakan agama, perlu pada pengorbanan. Agama bukan boleh datang senang lenang. Bukan Nabi relax-relax kat rumah, golek-golek kat isteri, tiba-tiba datang perintah Al-Quran, datang Al-Quran, sekodok, tiba. Itu bukan tertib ayat Quran ini turun. Ayat Quran ini turunkan bertubi-tubi dalam keadaan Nabi paling susah, dalam keadaan Nabi paling derita, dalam keadaan Nabi disusahkan oleh orang. Dalam keadaan itulah ayat yang didatang untuk pujuk Nabi, untuk dibentang ke depan Nabi. Kita kena faham atas perkara ini, tuan-tuan. Untuk itu, tuan-tuan, kita kena faham, untuk datangkan agama, pengorbanan perlu diberi. Hari ini kita nak, kita punya dunia tak rosak, kita nak jawatan kita tak rosak, kita nak kereta kita tak rosak, kita nak rumah kita tak rosak, tetapi kita nak agama berkembang. Ini tak pernah sabar, tuan-tuan. Untuk agama berkembang, untuk agama datang, pengorbanan perlu diberi. Dan dah telah ditunjuk dan tertib orang sebelum ini. Dari hidupan Nabi, hidupan sahabat, dah tunjuk dah pengorbanan demi pengorbanan diberi. Di bulan Ramadan pun, Perang Badar bulan Ramadan, Fatah Mekah bulan Ramadan, persediaan Hunain bulan Ramadan. Bukan Ramadan duduk-duduk makan buka puasa sedap-sedap, tapi bulan Ramadan pun dikeluar jalan Allah. Bulan Ramadan pun ada harkat, baru datang berkat. Atas maksud ini, tuan-tuan, kita minta semua orang yang ada dalam majma' ini faham akan perkara ini, tanpa melihat kocek, tanpa melihat cuti. Kita bangun sebagaimana Nabi SAW usahakan orang-orang Uhud. Di Uhud mereka susah payah hingga 70 orang syahid. Dan bila mereka balik, hingga ketika mereka jalan balik, Nabi bentangkan
jangan lagi satu takaza. Mereka terus keluar lagi jalan Allah. Maka kita minta pada orang-orang yang datang majmah ini, atas perkara yang sama, buktikan pada Allah, kita umat akhir zaman pun sanggup untuk beri pengorbanan untuk agama. Kita juga nak usaha supaya orang-orang kembali datang kepada agama Allah. Atas maksud ni, bismillah kita bangun bagi nama 4 bulan di jalan Allah tunai. Bismillah kerana Allah. Kita bangun untuk tujuan pada Allah yang kita mahu berusaha agama. Bismillah tuan-tuan. Kita beri azam kita untuk keluar 4 bulan. Siapa yang tak pernah lagi keluar 4 bulan, pergi 4 bulan. Dan siapa yang dah keluar 4 bulan, tiap-tiap tahun bangun bagi nama untuk 4 bulan. Bismillah kerana Allah. Bismillah tuan-tuan, bagi nama tuan-tuan. Semua kena bangun tuan. Ini 10 akhir Ramadan tuan-tuan. Dan waktu ni pun hampir waktu buka. Tuan-tuan, hampir pada waktu buka tuan-tuan. Allah perintah semua malaikat yang sedang tawaf, semua malaikat yang sedang zikir, semua malaikat yang sedang sujud pada Allah. Allah suruh berhenti mereka semua daripada berzikir. Dan Allah perintahkan kepada semua malaikat-malaikat ini untuk aminkan doa-doa orang umat Nabi SAW yang sedang berpuasa. Inilah keadaan waktu ini yang paling afdal untuk kita mohon. So waktu ini kita daftarkan nama kita untuk keluar ke jalan Allah, supaya Allah terima dan kabulkan kita dan jadikan kita umat yang terbaik, umat yang Allah kasih dan sayang, dan masuk kita syurga Allah Ta'ala. Bismillah kerana Allah. Bagi lagi nama tuan-tuan. Di depan, di belakang, di kanan ada orang-orang. Jangan satu orang pun terlepas daripada peluang untuk dapat daftarkan nama untuk keluar di jalan Allah di bulan Ramadan. Dan kita tak tahu sama ada kita akan jumpa lagi Ramadan tahun depan atau tidak. Inilah Ramadan tahun ini yang kita hadapi sekarang. Kita kena gunakan sebaik-baiknya. Kita daftarkan nama kita untuk keluar di jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, satu ketika Osman radhiyallahu anhu, dia jadi Amirul Mukminin. Dia telah berdiri di atas mimbar dan telah berucapan kepada orang-orang Madinah. Wahai orang-orang Madinah, jangan kamu tertipu pada hakikat yang kamu ni duduk di Madinah. Kamu tengok sahabat kamu di Syria sedang keluar di jalan Allah. Kamu tengok sahabat kamu di Iraq sedang keluar di jalan Allah. Maka jangan kamu tertipu yang kamu duduk di Madinah, beramal di Madinah. Utsman al-Ghani, Amirul Mukminin yang ketika itu mengatakan, wahai orang Madinah, kalau kamu keluar di jalan Allah SWT, satu hari di jalan Allah lebih bernilai pada 1000 hari duduk di Madinah dan sembahyang di dalam Masjid Nabawi. Satu hari di jalan Allah lebih mulia daripada 1000 hari di Masjid Nabawi untuk beriman, beramal beragama Allah. Ini kemuliaan di jalan Allah. Dan Utsman radhiyallahu cerita perkara ini di luar Ramadan. Bagaimana keadaannya di dalam Ramadan? Bismillah tuan-tuan. Kerana Allah kita bangun. Jangan satu orang merugikan peluang ini. Allah sedang telik-telik, sedang lihat dan pandang kita. Tengok hati kita. Ada tak kita sedia untuk bangun untuk agama Allah? Bismillah. Siapa yang mau balik pun, mau balik 25 Ramadan ni pun, bangun lagi bagi nama. Tunjukkan kepada Allah. Tuan-tuan yang mulia, masih ramai sahabat-sahabat kita bagi nama. Jangan sesiapa yang meninggalkan majmah ini tuan-tuan. Dalam hadis beritahu, orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis yang membesarkan Allah Ta'ala, di akhir majlis tu Allah akan catatkan nama dia, dan Allah catatkan nama bapa dia, dan Allah akan banggakan nama dan sebut nama-nama ini di depan para malaikat yang maksum. Tapi ulama kita beritahu bahawa Nabi beritahu perkara ni akan hanya terlaksa apabila kita duduk dalam majmah ni sehingga habis dan hingga doa disempurnakan, barulah nama kita didaftarkan. Tolong kita jangan rugi dengan kita bangkit. Masa yang cukup akan diberi untuk kita buat persediaan untuk buka tuan-tuan. InsyaAllah sekarang kita tawajuh tuan-tuan. Kita beri tumpuan. Kita lihat sahabat-sahabat kita yang bagi nama, yang bagi azam untuk keluar dari jalan Allah Ta'ala. Bismillah tuan-tuan. Kita duduk rapat-rapat lagi. Kita dengar dengan penuh tawajuh. Bismillah tuan-tuan. Yang belum beri nama bangun tuan-tuan. Tahun ini tuan-tuan dah bulan 8. Tinggal baki 4 bulan. Siapa belum tunaikan nisab 40 hari dia, bismillah. Sekarang mau bagi nama tuan-tuan. So tuan-tuan, jemaah baru balik daripada Rusia dan menerangkan betapa besarnya takaza di Rusia. Orang-orang yang buat usaha agama di Rusia banyak ditangkap dan dipenjarakan. Agama sangat jauh, orang-orang Islam sangat jauh dari agama di Rusia.
Jemaah bawa balik, kita boleh dengar Kagusari. Saya dengar Kagusari jemaah yang baru balik 3-4 hari yang lepas daripada Rusia, 4 bulan di sana. Pergi ke Kazakhstan dan Turkistan, semualah kat kawasan situ. Tuan-tuan, 4 bulan mereka keluar dan mereka balik. Satu je fikir mereka, begitu besar takazah kat sana, dan kena serta-merta orang yang ada dalam majmah ni kena bangun dan sambut takazah pergi Rusia. Bismillah tuan-tuan, siapa nak pergi Rusia. Dan untuk pergi Rusia, satu jemaah 3 orang saja, tak boleh lebih pada itu, kerana akan narik tumpuan. Usaha di Rusia buat dengan hati-hati tuan-tuan. Tapi atas pengorbanan ini, Masya Allah, hidayat tuan-tuan. Hidayat mahal tuan-tuan. Hidayat perlu diusahakan, perlu dikorban tuan-tuan. Bismillah. Ada jemaah yang bawa balik daripada Caribbean Island tuan-tuan. Baru balik 3 hari yang lepas. Pergi Kagusari. Keadaan umat menderita tuan-tuan. Takkan kita senang-senang duduk sini golek-golek lagi dengan anak isteri tuan. Sedih tuan, kita kena kesian atas umat tuan. Dan yang penting kita kena kesian diri kita sendiri tuan. Yang kita nak menghadap Allah. Bagaimana iman kita hari ini tuan-tuan? Bagaimana sembahyang kita tuan? Kita berdiri di Allah. Kita sembahyang, angkat tabir Allah kepada kita, kata Allah besar. Tapi tumpuan kita tak ada tuan-tuan. Kita lalai dah sembahyang. Kita rokok, subhanallahil azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang azim, Allah yang agung kita kata. Tapi dalam sekadar rokok kita lupa Allah. Kadang-kadang kita berdiri dalam sembahyang, kita tengah buat perancangan untuk maksiat kepada Allah. Ini keadaan sembahyang kita. Tak ada khusyuk, tak ada khudu. Sembahyang kita tidak dapat menarik azan Allah. Sembahyang yang kita laksanakan tak dapat cegah kita pasal mungkar. Kita tak tahu maut bila datang. Kita kena usaha supaya dapat baiki sembahyang kita. Dan tak ada tempat lain nak baiki melainkan di jalan Allah. Tuan-tuan, yakinlah ya Allah tuan-tuan. Inilah kaedah. Tak ada jalan lain nak baiki iman kita kecuali kita keluar di jalan Allah. Bangun tuan-tuan untuk keselamatan diri kita, keluarga kita. Diri dan keluarga kita mau selamat tuan-tuan. Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi usaha, ini perintah Allah. Seolah-olah Allah beritahu, Allah perintah kita, wajib untuk kita usaha untuk selamat daripada neraka. Wajib untuk kita usaha supaya keluarga kita selamat daripada neraka. Dan untuk usaha perkara itu, tak lain tak bukan kita kena bangun untuk keluar ke jalan Allah. Bina iman kita, bina amal kita. Bismillah tuan-tuan, kerana Allah. Kita ada masa lagi 7 minit tuan-tuan untuk bagi dhamma. Ada lagi, bismillah. Bismillah tuan-tuan. Ini kabuliat tuan-tuan. Kabuliat tuan-tuan. Ini perimaan Allah tuan-tuan. Sahabat-sahabat semua dikabulkan oleh Allah. Mereka bangun usaha agama dan sampai mati mereka buat usaha agama. 95% orang yang dapat kalimah daripada Nabi SAW, mereka mati di luar Mekah dan Madinah. 114,000 kubur-kubur mereka bertebaran seluruh dunia. Atas maksud apa tuan-tuan? Atas maksud mereka keluar di jalan Allah, usaha atas iman, atas agama Allah Ta'ala. Dan kita pun tuan-tuan, kita pun mau buat tertib yang sama. Apabila umat ni tidak buat tertib bagaimana ditertibkan oleh Nabi SAW, pertolongan Allah yang datang pada Nabi tidak akan datang pada kita tuan-tuan. Untuk pertolongan Allah yang datang pada Nabi dan pada para sahabat untuk datang pada kita, kita pun kena ikut tertib yang sama. Iaitu kita kena pergi ke negara-negara jauh untuk buat atas kerja atas agama Allah. Supaya Allah kabulkan kita tuan-tuan. Kita doa insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazallahu anna Muhammadan ma wa halu. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandangilah kami dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau tinggal, lihatlah Ya Allah, kami umat akhir zaman, Ya Allah, sedang mengangkat tangan kami, Ya Allah. Di petang Ramadan ini, Ya Allah, petang yang kau kabulkan doa-doa kami, Ya Allah. Kami merayu pada kamu, Ya Allah, pandangilah kami dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau berilah taufik dan hidayah, Ya Allah, bimbinglah kami supaya kami dapat iman yang betul padamu, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan supaya kami dapat berusaha atas iman-iman kami, supaya iman kami dah tukar pada iman yang maujud, pada iman yang matlub, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami iman yang dapat mengikuti perintahmu 100%, Ya Allah, yang dapat meninggalkan laranganmu 100%, Ya Allah, yang dapat hidupkan sunnah Nabi SAW 100%, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami sembahyang yang khusyuk dan kudu, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, Ya Allah, ilmu yang dapat dekat diri kami padamu, Ya Allah.
Ya Allah, berilah hati kami sentiasa mengingati-Mu, mulut kami basah berzikir nama-Mu, Ya Allah. Berilah kami sifat ikram, Ya Allah. Berilah kami keikhlasan, Ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk betulkan niat-niat kami, Ya Allah. Dan Ya Allah, terimalah kami sebagai umat akhir zaman, Ya Allah, dalam kerja agama-Mu, Ya Allah. Terimalah kami dalam kerja dakwah dan tabligh ini, Ya Allah. Kau majukanlah kami dalam usaha dakwah dan tabligh ini, Ya Allah. Dan Ya Allah, Kau matikanlah kami di negara yang paling jauh, Ya Allah, sedang buat kerja atas agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berjayakanlah kami di dunia, berjaya kami akhirat. Selamatkanlah kami dunia dan selamatkanlah kami akhirat. Ya Allah, ada banyak sekarang jemaah-jemaah sedang bertebaran seluruh dunia, Ya Allah. Jadikan dia asbab hidayat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, pada ulama-ulama kami di seluruh dunia, Ya Allah, yang sedang membimbing kerja agama, Ya Allah, berilah kami mereka kesihatan, Ya Allah. Panjang umur, Ya Allah, supaya mereka dapat bimbing kami dalam buat kerja atas agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang maha mengetahui, maha mengasihi, Ya Allah. Kau berjayalah kami dunia, berjayakanlah kami akhirat. Selamatkanlah kami di dunia. Selamatkanlah kami ketika kami menghadapi siratul maut. Selamatkanlah kami dalam kubur. Selamatkanlah kami di mahsyar. Selamatkanlah kami di mizan. Selamatkanlah kami di sirat. Selamatkanlah kami di neraka-Mu, Ya Allah. Dan masukkanlah kami dalam syurga firdaus-Mu, Ya Allah. Terimalah doa ini, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.